every sun allowed to fade. It takes over you. There is no waste. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radar di luar sana. Ya, Assalamualaikum semua. Semua sihat belakang lah. Harapnya semua sihat-sihat, walafiat lah kan. Jadi malam ni radar Radio Arif ke udara lagi. Untuk Mana-mana anda pada malam yang dingin dan sunyi ini. dingin dan sunyi. Ini kita akan macam biasa kita akan berkongsi topik menarik, cerita menarik, berita menarik, fakta-fakta menarik, Ya. semua yang menarik lah. Hanya di Radar Bekas Keral, Radio biasa. Radar biasa. Jadi apa update yang terbaru? Apa yang jadi? Update yang terbaru. Apa aktualiti? Cerita sekarang ni mengenai pop lah. Pop. Apa kena dengan pop sebenarnya? Dengan cerita memang betul lah ni kan. Pop yang baru dilantik lah. Yang baru dilantik sekian lama kan. Sekian lama kita yang pop kan. Pop yang dulu iaitu pop siapa kan? Pop Apa pop yang sebelumnya? Pop tapi sekarang ni pop baru lah. Nama pop baru ni ialah siapa nama dia? Daripada Amerika Latin. Daripada Argentina Amerika Latin lah. Sebab first time daripada Amerika Latin lah. Sebab biasanya orang kata daripada Itali je. Tadi Dari situ. Ini yang pertama daripada Argentina. Ini nama Josh Bergoglio. tak ada pihak. Josh Bergoglio. Yes. Bergoglio. Daripada tu Daripada Argentina. Dia merupakan pop yang ke-266. 266 banyak tu dah lama sekian dia pop kan. Lama pop 266. Dan juga dia telah memilih untuk memakai apa? Nama François Premier. Voilà, François the First. François the First. Yang sempena dengan Saint François d'Assise. Yang mementingkan kebajikan orang miskin. Macam tahu kan, macam Sang ni macam orang yang mengikut agama Kristian. Sang ni dia gelar ni berikan pada orang-orang yang macam yang mulia, orang yang banyak buat benda macam San Nicolas, Joseph banyak ni. San François d'Assise. Dan yang menariknya San François d'Assise ni juga merupakan orang yang pertama mengambil inisiatif bertemu dengan Sultan Al-Kamil. Dulu ada Sultan Al-Kamil untuk mengajak damai ketika berlaku ketegangan antara orang Islam dan orang Kristian. Tengok tu San François. Tak salah sebelum ni Pope ni bernama Benedict kan? Ya, Benedict, yes. Pope Benedict. Ya, itu yang before ni. Pope yang before ni. Jadi insyaAllah kita terus masuk kepada tema kita pada minggu ini. Apa tema kita pada minggu ini? Kau tengok daripada saya memang suka ada start daripada poster kan. Poster menggambarkan segalanya. Menggambarkan segalanya. Kita tengok ada apa globe sikit kan. So macam satu globe tu macam all, everything. Ni semua kawasan di bumi. Kenapa semua kawasan di bumi? Jadi apa yang ingin diterangkan dari situ? Sebenarnya cakap all for Islam. Macam kita ni sebagai umat Islam, kita kena do everything for Islam, you know. Kita kena betul mempraktikkan Islam all for Islam. Kiranya macam sebagai umat Islam kan, kita kena macam really follow the religion lah. Kita macam do sampai yang the best lah, giving all to the religion lah. But yang in the correct way lah. Macam kira macam yang melampau-lampau, kira macam the perfect way orang kata, the optimum way. Itu all for Islam. Tu
And then Islam for all. Islam for all. Macam DJ Arif pun apa pendapat DJ pasal Islam for all pula. Islam for all. Islam for all. Kita tahu bahawa agama Islam adalah agama yang sangat syumul. Yes. Kan? Kita sepuluh Kita tahu bahasa Melayu agama ni. kita agama Islam agama yang peaceful, kan? Yes. Agama yang sempurna, yang apa, aman. Dan untuk semua. Kita tak pernah pun kata bahawa Islam hanya untuk satu bangsa. Kan? Ataupun hanya untuk satu kaum sahaja. And lebih lagi dalam satu negara tu kadang-kadang dia lebih kata kaum dia yang majoriti tu, so Islam lebih kepada kaumnya ataupun bangsa dia. Bukan. Kita tahu bahawa Islam sangat syumul, aman, and Islam untuk semua. Memang agama yang boleh dipraktikkan dalam mana-mana zaman pun. Dia tak pernah berubah. Dia tak pernah berubah pun. Semua hukum-hukum yang dalam tu memang sepanjang zaman yang berdulu sampai sekarang, sampai masa depan tahun 3000 something ke apa pun kan, dia ada agama yang orang panggil apa, yang valid sepanjang zaman tu. Kan, dan kalau kita tengok balik pun tagline kita tu kan, ataupun tema kita kami ambil daripada all for one and one for all, kan. Kan, kalau kita waktu saya berada di PLKN dulu, kan, dia kata all for one and one for all. Maksudnya kalau seorang buat salah, semua kena hukum, kan. And lepas tu one for all. Kadang-kadang kita pernah ada macam kita ada ketua, ketua pelatun ataupun ketua semua, kan. Kalau ada orang-orang bawah ada yang buat masalah, dia yang akan kena untuk semua orang tu. Itu maksud one for all for all. Maksudnya apa-apa pun semua akan kena lah. So kita boleh apply kan. Kita boleh apa? Applykan ataupun sesuaikan dengan masyarakat Islam. Konteks kita sekarang ni, konteks masyarakat Islam atau umat Islam sekarang ni lah. And all for one. Kalau kita tengok berlakunya isu Islam ditindas ataupun Islam dipermainkan ada di mana-mana, kan. And patutnya semua umat Islam perlu terasa and ataupun perlu menolong. Kalau kita tengok umat Islam yang berada di Palestin, kan, ditindas, kan, dibunuh, di sebagainya, kan. Patutnya kita semua perlu bangun, stand up untuk saudara-saudara Islam kita di sana. Kita perlu terasa, kita pun perlu rasa sekali keperitan ataupun kesakitan yang dirasakan oleh mereka. Yang itulah lebih kata all for one dan one for all tu lah, kan. And jadi all one for all tu kita boleh kata diri kita ni sendirilah, kan. One. Kita seorang-seorang kita pun perlulah bangkit, kan, untuk mempertahankan Islam, kan, secara jenis. Okey. Jadi Islam for all, yes. Itu tagline kita, kan. Okey. So teruskan dengan kita bincang lagi kita punya tema, kan. Kita punya topik dalam ni, kan. So kita tahu bahawa macam pada zaman akhir zaman ni lah. Memang semua tahu, kan. Sekarang ni memang akhir zaman. Di mana mata dah dekat dengan apa ni? Dekat dengan kiamat, yes. Ya, akhir zaman. Kita umat akhir zaman. So kita tahu macam apa kata ni, macam masalah ataupun kekangan yang berlaku pada masa kini, macam sifat asabiah. Ataupun dari segi bahasa je, sifat perkauman. Mas sekali kita tengok, memang sangat-sangat banyak, kan. Every tempat ada lah. Every negara ada. Macam banyak lah. Sebab walaupun macam cakap negara tu, kan, contoh yang mudah lah. Contoh Morocco dengan Algeria. Itu negara Islam. Dulu negara Islam. Negara Islam kat utara Afrika. Morocco dengan Algeria. Tapi peliknya, diorang ni dia punya pintu sepadan dia ditutup. Sebab ada konflik dalaman, ada konflik dari segi politik, dari segi apa ni? Dari segi orang katalah, orang Morocco tak suka sangat orang Algeria, orang Algeria pun tak suka sangat dengan orang Morocco. Kalau bola tu sangat bergaduh macam semangat semangat perkauman, kan. Ataupun kata semangat nasionalisme memang sangat tinggi. Itu one of the perkauman kat Kenya, macam perkauman ataupun bangsa ataupun nationality sendiri. Memang sangat banyak. Itu contoh yang diberikan
daripada apa ni, kita tengok daripada negara Afrika lah, negara apa ni, negara Morocco dengan Algeria. Banyak lagi tempat lain ada. Macam Malaysia pun ada. Semangat perkauman. Betul tak Jared? Ya. Dan kalau kita balik pun kepada Islam, saya pernah dengar ada tokoh Islam yang pernah mengatakan tak salah untuk kita bangga ataupun berasa kita bangga lah kan. Bangga, sangat-sangat bangga dengan bangsa kita sendiri kan. Contohnya kalau di Malaysia tu saya tak tahulah kita nak bangga dengan bangsa mana kan. Contoh Hazimia, saya orang Melayu kan. Tak salah untuk kita bangga. Jared orang Melayu ke? Saya boleh lah, Melayu lah kan. Melayu celup lah. Melayu half-half. Bang, okay, Melayu lah. Melayu. Melayu kan, Melayu. Okay. Contoh kalau saya ni Melayu pure kan. Kalau lah. Tak salah untuk saya bangga, sangat-sangat bangga dengan bangsa saya sendiri. Kan? Memang boleh bangga kan kata aku Melayu kan. Melayu dulu hebat kan. Kan hang tua kan, Melaka kan, lingua franca kan. Lingua franca tu bahasa Melayu dulu bukannya lingua franca, bahasa yang digunakan dari untuk digunakan oleh banyak kan, perdagangan banyak negara sini, 83 negara sini kerajaan lah teman tu guna benda bahasa lah. Kira macam boleh membanggakan sebenarnya bahasa Melayu, turunan Melayu. Ada juga yang kata pernah jumpa dulu piramid kat bawah laut lah. Oh ya, serius? Kata orang Melayu buat lah dan sebagainya. Kan? Tak tahulah yang betul ke tak kan. Tapi tak boleh kita memperjuangkan bangsa kita tu. Tak boleh. Itu pendapat seorang tokoh Islam lah. Saya pun tak ingat siapa, tapi memang seorang yang sangat berpengaruh lah. Sebab sampai benda tu orang sebut kan. Dekat sini memanglah kita kata kita boleh bangga dengan bangsa kita sendiri kan, tapi tak dia sampai memperjuangkan sampai sangat bergaduh, sampai kenang sampai bertumpah darah. Itu kira tahap yang macam dah over sangat dah tu. Macam over sangat untuk bangsa. Bangsa tu just warna kulit, kita warna kulit lah. Warna kulit tempat asal kita, macam itu direlatekan dengan bangsa. It's just that je. Bukan apa pun kalau tiba kita dilahirkan jadi bangsa hitam, bangsa apa, bangsa kaum Afrika kata kan. Kita kan jadi warna kulit gelap sikit, betul tak? Betul. Just benda tu disebabkan kita hanya kita lahir di mana, kita berada di mana, macam faham tak? Macam itu just bangsa, just benda tu just kira macam takdir yang di mana yang kita ada. Bukan satu kita believe. Bukan saja mencari. Kalau agama lain, agama kita satu mencari satu benda yang kita memahami. Dan satu yang perlu kita perjuangkan. Yes, itu yang kita perlu perjuangkan sebenarnya. Bukan bangsa tu, it depends. Kalau tiba ada lahir kat negara Mongolia, jadi kaum Mongolia. Tu saya dilahirkan di Australia, jadi orang Australia. Okay, benda tu contoh. Boleh silakan orang Australia. Ya, contohnya kira macam benda tu kira subjektif orang kata. Benda tu kira takdir, nasib. Macam tak boleh nak memilih kita. Kita bangga bangsa, tapi kita benda tu saras komsa. They just stay like that. Dan kita pun tengok sekarang ni, kita tengok sekarang ni pun kan, atau kita tengok balik kepada sejarah-sejarah dulu, banyak sangat contoh pergaduhan yang berlaku atas sebab perkauman lah kan. Kan macam kalau Malaysia tu sini 1963 kan. Yang horrible punya ni kan, insiden yang berlaku kan. 1960 yang tumpahan darah kan, yang bergaduh kan kepada the worst perkauman ni apa. Itulah masalahnya. Tengok orang kata apa, implikasi ataupun resulta kan. Apa kesan buruk yang berlaku daripada perjuangan bangsa kan. Tu bukan nak kata saya pun tak boleh nak bagi pendapat banyak sangat kan. Tapi kalau ikut pendapat saya, untuk memperjuangkan bangsa, macam apa guna kan? Apa guna nak memperjuangkan bangsa? Cuba fikir kalau semua bangsa yang ada kat dunia ni semua nak memperjuangkan bangsa di sendiri kan. Kan? Lepas tu semua nak bergaduh antara satu sama lain kan.
Lepas tu sampai bila kita nak capai peace tu kan, nak sampai keamanan kan, kebebasan dan sebagainya kan. Memang tak ada guna pun kan. Kita lebih kepada perjuangan agama kita kan. Kita nak memperjuangkan agama kita, nak bagi semua orang dapat kemanisan agama Islam tu, dapat kebenaran agama Islam tu boleh kan. Kita bukannya boleh convert orang lain jadi bangsa kita. Yang tu masalahnya. Benda tu bangsa just pian takdir lah kan. Tak boleh nak ubah. Contoh saya ni orang Mongolia kan. DJ Azizi orang Australia kan. Australia kan. Saya nak convert dia masuk jadi bangsa Mongolia. Tak boleh. Saya pun tak nak. Memang boleh kau. Tak ada lah. Mongolia jangan pandang-pandang Mongolia. Mongolia kaum yang sangat hebat sebenarnya. Okay, back to the story. Tak boleh lah, saya tak boleh nak ubah jadi orang Mongolia. DJ Adit pun kalau macam berangan jadi orang putih tak boleh. Jadi orang Australia kan. So kiranya benda tu tidak boleh nak ubah skrip mata tu macam nak boleh. Even pun kalau macam kalau ada anak pun, anak yang kaum macam kacut pun, mesti kacut, bukan pure. Benda tu takkan. Kalau once we are born to be like Malay, we are always Malay. Dah lah kan. Kita tengok masyarakat sekarang dia lebih mementingkan kaum atau bangsa dia daripada integriti individu kan. Lebih kepada dia punya pencapaian individu sendiri kan. Kalau kita tengok pun waktu kita sekolah menengah dulu, kita tengok kita ada dengar dia waktu masalah teknikal sikit. Hello, testing 1 2 3. Dengar. Lu dengar ke? Kalau dengar tekan satu Mana satu datang kat chat ke ataupun I think hello dengar ke? Nampaknya kami terpaksa berhenti sekejap and then okay nampaknya okay. Masalah dia main pula. Dia main lah Okey, tak apalah, kita teruskan dengan topik iaitu bangsa dunia. Yes. Kalau kita sebut pasal kita pernah dengar waktu kita belajar dulu kan, waktu kat sekolah menengah dulu, yang waktu pemerintahan Nabi Muhammad SAW Rasulullah kan, kat Madinah dan Mekah, dia mementingkan pencapaian individu. Betul? Tak pernah pula dia kata bangsa ni nombor 1, bangsa ni nombor 2 kan. Tak ada kata ni kaum ni nombor 1 kan. Ni keluarga ni perlu selalu ada kat atas kan. Tak pernah pun. Dia lebih kepada pencapaian individu. Tak kira bangsa mana pun kan, kaum mana pun, keturunan mana pun, semua benda kalau pencapaian ni individu dia yang paling power sekali kan. Walaupun ada macam contoh kan, ada satu orang Cina, dia paling hebat sekali kan. Lepas tu yang 100 orang yang bawah dia orang Melayu semua. Lepas tu baru mula balik seorang Cina lain kan. Dia lebih letakkan pencapaian individu. Kalau dia yang paling sesuai kali atau dia yang paling eligible untuk menjadi anything lah, jadi pemimpin, itu dia lah yang sepatutnya semua. Dia yang sepatutnya kan. Kita tak boleh lah sampai kat kalau di Malaysia tu, kalau pada pendapat saya lah kan, sampai orang-orang kata jerit kata hidup Melayu kan. Hidup Melayu, hidup ni, orang Cina datang kata orang Cina datang nak kaut tanah Melayu dan sebagainya kan. Lepas tu sampai nak kena gaduh-gaduh, nak pergi manifestasi kan, pergi rosakkan harta benda awam. Tu bagi saya, kalau ikut pendapat saya kan, memang sangat salah. Itu lebih pada logically lah kan. Kalau kita nak dengar balik pendapat tokoh-tokoh Islam pun semua, rasanya selalunya lebih kurang lah kalau nak tengok pun kan, pergi cari internet dan sebagainya. Itu satu yang salah kan. Yang kita tahu kalau contoh kan, dia kata mementingkan kaum daripada integriti individu kan. Contoh ni kita ada seorang accountant Muslim kan, nama dia Osman. Dia berbangsa Eropah kan. Lepas tu dia datang Malaysia kan. Walaupun dia ni accountant Muslim yang sangat jujur kan, tapi kalau dia masuk ke tempat tu, mesti macam masyarakat Melayu ni dia tak percaya pada dia kan. Sebab ni orang Eropah, dia kata kok lah dia ni datang nak orang samping kan. Dia ni dah lah bangsa Eropah kan, dia ni dah lah Fransai kan. Tapi tak percaya sebab ada orang panggil sentimen perkauman, ada sentimen kebangsaan tak tahu lah kan. Perkauman tu sendiri kan, sampai situ kan. Sepatutnya kita punya titik kita cakap kalau nak lebih kepada kepercayaan kita tu, kita patut tengok kepada agama dia. Kita kena hukum kan. Patutnya kita tengok kepada
hati budi dia kan. Sama nak percaya Akhlak dia ke dia, tak. semua benda yang betul. Bukan kata dia ni bangsa Melayu kan, aku patut percaya dia. Bukan itu yang patut ukurkan, yang diukurkan. diambilkan kan. Dia abang kita punya sifat dia punya pribadi dia punya macam dia akhlak semua sifat amal, dia punya agamanya, dia punya dari segi dia punya tingkah laku dia kan. Kita boleh feel confident lah, kita boleh percaya pada dia lah. Itu yang kita harus ukurkan lah. Macam kita harus jadi titik ukur orang kata, titik ukur kan. Wala-wala. So macam dah penat bercakap ni kan. Kita berehat sekejap lah. Kita dengarkan lagu dan dedikasi yang pertama untuk malam ini. Okay, malam ini kita ada dedikasi pertama, iaitu daripada saudara Azim Firdaus. Azim Firdaus daripada Lyon. Dekat je dengan Genop ni. Okay. Dia tujukan buat sahabat-sahabat yang mengenali dirinya kan. Sahabat-sahabat yang berada di Toulouse, Lyon, Grenoble dan Selatan France. Habis sebut Selatan France terus kan. Kan? Senang kan? Habis terus. Ucapan dia kepada sahabat-sahabat yang mengenali diri dia sendiri ni kan. Semoga korang berada dalam keadaan sihat, korang sejahtera. semua. Korang semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Jadi bagi yang menghadapi exam, semoga berjaya. Benar lah kan, sekarang ni pun ramai sibuk dengan exam dan sebagainya kan. Sekarang ni semua ada final lah semua. Sampai susah kan nak, kalau kita ada aktiviti pun kan, sampai susah nak join kan. Sebab exam banyak kan. Banyak pelambak orang kata kan. Lambat. Okey, dengan lagu permintaannya daripada Brothers dengan tajuk lagunya Warna-Warna Cinta. Warna-warna cinta. Wah, warna-warna cinta. Tengok colour apa pun tak kisah. Yang ni perlu cinta. Yes. That's okay. Memang sangat cantik untuk mulakan dengan lagu ni kan. Any warna. Warna kuning ke warna hitam coklat. Colour Mongolia ke lah. Coklat cair. Pun boleh Okay. So, warna cinta. Radam ke sekadar? Rado biasa kita dengarkan. Mereka berkata hidup perlukan cinta agar sejahtera, aman dan bahagia. Andai tiada atau pudar warnanya, meranalah jiwa, gelaplah dunia. Warna-warna cinta yang terlukis di hatimu semalam.
9.38 malam anda masih lagi bersama kami Radar, bukan sekadar. Hari biasa. Radar biasa. Jadi tadi kita cakap kan pasal permasalahan sifat asabiahan yang meninggi pada akhir zaman ni. Sangat tinggi. Macam-macam kan. Kita pun pernah dengar sampai satu kaum ni mencela dan maki hamuan kaum lain kan, sebab terlalu memperjuangkan bangsa dia sendiri kan. Ada juga jenayah yang terlibat kan, macam membunuh dan menyeksa dan sebagainya kan. Macam kita tahu contoh macam kat Afrika Selatan kan, sampai ada perbezaan yang sangat besar antara orang putih dan orang hitam di sana kan. Dan orang hitam di sana orang kata apa? Ditindas kan, ditindas kan. Sampai ada yang dibunuh kan, diseksa kan. Kan. Kalau yalah. Tu lah macam sedih kadang macam tengok benda tu. Kadang macam rasa macam pelik kadang benda tu kadang orang hitam kadang ada beragama Islam. Yang biasa kadang orang Islam tak. Macam sebabkan benda luaran dia tindas saling bertindas, saling menindas. Tapi kalau tengok betul macam kalau tengok dengan akal mata mata akal lah macam kalau ikut dengan fikiran lah dengan betul-betul berfikir benda tu macam dua orang tu agama Islam ni betul just nak gaduh sebab luaran, sebab benda yang macam remeh-temeh, benda tu yang macam kalau kira orang yang faham benda tu dapat remeh-temeh lah. Dia membesarkan benda yang remeh-temeh. Sangat galak dan menyedihkan. Itu lah masa akhir zaman sekarang ni. Dan sekarang kita cakap pula tentang keburukan lah sifat asabiahan ataupun terlalu mementingkan sifat perkauman ni. Yang pertamanya, sifat asabiah ni akan menggalakkan sifat dengki dan nak jatuhkan orang lain. Kalau kita yang ni yang ni kalau saya kat Malaysia dulu memang selalu sangat dah dengar kan. Kata tengok macam nak cakap macam sifat perkauman kan. Kadang-kadang orang Melayu contohlah kan. Yang ni yang bukannya nak kata berlaku secara generally kan. Ada yang saya pernah dengar yang kita tengok orang Cina satu restoran dia ni macam ni macam apa orang panggil apa, menjadi makin maju dan sebagainya kan. Lepas tu yang restoran Melayu yang dekat situ macam ni macam tak jadi kan. Tak jadilah sebab restoran, sebab kita tahu kat Malaysia ni dia bukanlah macam kat France dan sebagainya kan. Kalau makanan halal boleh jumpa kat kedai Arab saja kan. Kalau nak makan kat kedai Francais, restoran Francais tu kita pun macam selalunya tak halal lah kan. Kalau kat Malaysia makan ikan nak pergi restoran Francais tu kira memang kalau pergi pun once in the 5 years rasanya. Tapi kalau kat Malaysia ni selalunya kita ada luar kan. Kita ada law. Kita ada undang-undang. Kalau nak masak apa semua selalunya daging perlu halal dan sebagainya. Jadi restoran Cina pun Cina Muslim, India Muslim, orang Melayu Muslim sendiri pun tak teragak-agak sangatlah untuk pergi ke restoran Cina. Jadi bila menjadinya restoran Cina tu, ramailah orang yang pergi ke restoran tu kan. Dan yang Melayu tu tak menjadilah kan. Sebab tu adalah dengar mulut-mulut orang lain kata tiba-tiba restoran Cina tu tiba-tiba tak menjadi kan, jatuh balik kan. Sampai orang kata adalah kata hantar hantar benda tak elok dan sebagainya kan. Sebabkan ni kan, kalau kita tengok yalah yang tu sebab perkauman kan. Kata tak suka kan tengok orang lain naik kan. Lagi-lagi bukan bangsa dia kan. Lagilah kan kata yang ni kan, ni memang bangsa lain nak menjatuhkan bangsa aku dan sebagainya kan. Bangsa mereka datang daripada entah mana-mana masuk ke tanah aku kan. Lepas tu nak menjatuhkan bangsa aku kan. Yang itulah satu orang panggil penyakit hati yang sangat busuk, yang sangat buruk yang menjadi kepada bangsa lebih nak kata bangsa kita ni kan. Bangsa kita sendiri kan. Dan semua macam in general lah, untuk semua lah benda tu. Sebab kita kalau nak naikkan bangsa sendiri ataupun bukan nak memperjuangkan kan,
kalau kita nak hebat sendiri, kita perlulah berusaha lebih kuat kan. Berusaha lebih kuat dengan cara yang kata halal dan bersih yang kata kan. Sebab itu secara logically, kenapa orang Cina di Malaysia dapat macam apa lebih maju kan, lebih terkehadapan kan daripada masyarakat Melayu, sebab depa berusaha sungguh-sungguh kan. Bekerja sangat kuat kan, tak ada fikir lah apa nak lelah kan, tak ada fikir, tak ada pun sikap dengki, tak ada sikap macam dia just pandang diri dia dan dia nampak diri dia, dia nak maju ke depan, tu je. Dia tengok diri dia, dia tengok orang lain untuk apa, untuk jadi kayu ukur. Dan dia akan majukan diri untuk ke hadapan, jadi the best among the best. Tak ada macam tengok orang lain tu dia dengki lah, dia nak buat something orang lain lah. Dia tak irakan orang lain, dia just tengok diri dia and then dia akan nak tu lah, dia maju diri dia. Macam dia tengok diri dia dulu lah. Dia tak tengok orang lain, dia tengok diri dia dulu. Kita perlu ada sebenarnya. Kita tak payah nak tengok orang lain, kita nak dengki apa. That's the ridiculous lah masa. Benar-benar kan. Dan kita tengok pun kalau kat di Malaysia tu macam orang Cina kan, kalau kita ikut orang Cina tu bukanlah, orang kata bukan bumi putera lah kan. Kan, dan apa kerajaan pun tak bagi banyak sangatlah apa bantuan kan kepada yang bukan bumi putera kan. Bukan apa sekolah Cina pun susah nak dapat bantuan kan. Untuk orang Cina yang miskin pun susah nak dapat bantuan kan. Dan orang-orang kaya Cina tu sendiri buka, orang panggil apa, dana apa tu kan, persatuan untuk nak tolong. Memang buat dewan kat sekolah Cina tu untuk free kan, tak perlu nak bayar kan, apa semua kan. Itu kita tengok kan, tak perlu pun nak dengki-dengki, tak perlu nak kata apa depa bangsa lain ni tak tolong kan. Dan depa pegang tampuk pemerintahan dan tak menolong langsung ni semua kan. Tapi depa berusaha sendiri kan untuk benda tu kan. Tak perlulah kita nak lalu nak perkauman sangat kan. Dan kita tahu kalau perkauman ni menyebabkan takkan menjadi orang bersatu padu. Kita kata kita satu negara yang berbagai bangsa dan sebagainya kan. Negara yang aman dan sebagainya kan. Kalau ada sifat perkauman ni dengan ada sifat nak memperjuangkan bangsa ni, bila yang nak bersatu padu kan. Betul. Memang takkan ada lah. Asyik-asyik nak perkauman lah, asyik-asyik nak asal bangsa sendiri berasa superior kan. Dan kita tahu tak habis-habis apa dengan superiority yang kita duk berasa kan, dengan apa ketuanan Melayu dan sebagainya kan. Kalau benda tu yang kita perjuangkan, kita duk tanam kita duk tanam dalam diri setiap orang Melayu yang lahir kan setiap hari kan, memang takkan sampai kan. Memang takkan tercapai nak majukan diri kita. Memang tak sampai lah satu padu, satu Malaysia. Satu Malaysia yang seperti yang digembar-gemburkan kan. And even nanti masyarakat pun akan tendensi untuk fikir sempit lah. Kita macam akan rasa akan macam kira terkongkong lah sebenarnya. Macam terkongkong dari segi pemikiran dia. Akan rasa kita boleh kata Melayu yang kita kata je kan. Kita fikiran dia orang panggil apa, dilimitkan kepada bangsa dia sendiri saja. Kan contoh macam orang Melayu kalau di Malaysia lebih kata macam tak apa, kerajaan bagi banyak pertolongan kepada aku kan. Kalau kita tengok pun scholarship yang dikeluarkan oleh JPA Damaras setiap tahun, memang orang kata apa 70% atau 80% akan dapat lebih kepada kaum bumi putera kan. Jadi bila perkara tu yang terjadi kan, so macam dia kata alah mesti senang lah dapat pertolongan sebab aku bangsa ni kan. So and then diorang akan more to like tak nak berusaha. Diorang macam tak apa, main pun dapat beasiswa, janji pendapatan tak cukup apa, lepas lah, mesti lepas, ni bumi putera lepas. Dan tak ada fikir untuk macam bantuan tu untuk just macam pinjaman lah dalam pekerjaan daripada kita. Dan kita usaha untuk kita kena mulangkan balik pinjaman tu. Dia macam biar nampak kita ada dua interaction. Kita dapat kita macam kita berbakti pada masyarakat. Kita mulakan satu, kita berbakti balik. Itu yang perlu ada. Kita perpisahkan bahawa masyarakat kena berfikiran faham. Kalau ada sifat yang asabiah yang kita akan more tu macam fikiran sempit. So tak ada sifat yang nak berbakti balik tu yang takkan ada sifat macam tu lah.
Kita memanglah masyarakat kan berfikir sempit kan. Banyak lagi contoh lain kan. Kan. Contoh apa lagi? Kira sempit. Banyak lagi lah contoh. Kita boleh bagi cuma nak fikirkan sekarang satu ni macam banyak lagi. Banyak lagi. Fikir sempit. Memang akan fikir sempit lah kan. Ni tengok dari segi apa? Dari segi negara kita kan. Negara kita dengan Malaysia. Negara lain pun ada apa wujudnya. Perkara sebegini yang kata. Perkara sebegini. Contohnya kalau negara Arab pun, negara Arab Saudi kan. Yang bekerja, cakap tengok kan. Kata Airways. Yang bekerja banyak kaum-kaum China, India. Yang kaum Arab. Foreigners yang datang tu kerja di situ kan. Foreigners banyak. Jadi benda tu macam yang orang Arab tu dia suka kaki kan. Kiranya macam tu lah, macam tak ada lah kiranya kita tak ada satu padu lah, macam tak ada integrity, tak ada yang harmoni di situ lah kata lah. Okay, contoh kita bagi contoh terakhir sebelum kita berehat. Yang tadi tukang cari-cari tu masyarakat yang berfikir sempit. Contohnya kalau semua dilimitkan dengan perkauman je, so banyak benda yang sepatutnya boleh dilakukan dengan bangsa lain ataupun internationally memang tersekat lah. Kan kita tak tahu satu bangsa tu, bukan bangsa lah, satu negara, satu bangsa kan. Kita nak tahu satu bangsa tu apa maju kan, satu negara tu maju kan, mesti kepada rakyat dia sendiri kan. Kan? Kalau ada satu parti, orang bagi satu bahagian daripada rakyat dia yang terkongkong dengan sikap perkauman saja kan, macam mana nak berlaku cakap dia tengok dia punya rakyat ada contoh macam seorang lelaki ni kan, dia buka perniagaan kan. Lepas tu apa yang tersekat dalam kepala dia kata kalau aku nak buat collaboration pun dengan bangsa aku lah, aku tak mau bangsa lain. Sebab bangsa lain ni nanti akan kianat aku ke semuanya kan. Memang susah lah kita nak ni ke depan kan. Kalau kita buat collaboration dengan bangsa lain kan, lepas tu kita buat internationally, nanti akan buat dengan company yang lain, memang confirm lah bangsa lain kan, daripada negara lain dan sebagainya. Kalau benda tu tak berlaku, memang takkan majukan harapan lah kan. Memang takkan avansi lah satu bangsa tu kan. Sebab setiap bangsa ada dia punya ada sifat yang istimewa. Macam kita tengok macam bangsa Cina normally dikaitkan dengan kerajinannya. Bangsa Melayu terkenal dengan sifat peramahnya, sifat baik hatinya. So kiranya dengan gabungan dua benda tu, dua bangsa tu, kita boleh wujudkan satu bangsa yang alafah rajin, kena in the same time rajin, in the same time peramah. Macam benda tu sangat kita boleh mengeksploitasikan dua sifat tu, dua bangsa tu. That's why kita nak kita nak biar dia bersatu padu, dan kita biasa sama kita give the best of every part lah. Macam kalau macam Chinese give the best part of them, and the Malays give the best part of them, and Indian bersama. Okay, that's why buat ada bersatu padu. Kalau sifat asabiah dilupakan, that's why kita nak tu sebenarnya melange ataupun mix of ideas macam peribadi tu dia ideas boleh kan. That's why tu boleh maju ke depan. Itu that's why kita perlukan dalam sebuah negara maju. Okay, jadi kita akan berehat dengan dedikasi lagu. Jadi dedikasi lagu yang kedua daripada siapa? Daripada kita punya saudara yang datang daripada Haute Alsace. Dia panggil apa ni? Bernama Alsace ataupun nama Haute Alsace. Yes. D'accord. Ditujukan buat Malaysian ataupun Malaysia yang berada di Mulhouse ataupun English panggil Mulhouse. Malay pun ada Mulhouse boleh kan. Dengan dia punya ucapan dia kan, dia kata kan, patut pula. Tabakan minda, cekalkan hati, menempuh onak duri yang mendatang. Itu dia punya kata tersemangat katalah. Kata ucapan dia kata tersemangat guys. In the same time, apa lagu pintaan dia Jarek? Jadi lagu yang ditujukan kepada semua Malaysians yang berada di Mulhouse Mulhouse dalam perantau daripada Nazri Johani.
Yes, okay, itu dia. Kita dengarkan Rada Bekas Karar, Radio Biasa. Lalu Johari. Merantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu. Berjuang di rantau orang, sedih pilu, hanya engkau yang tahu. Ingatan anak dan istri, janganlah menghiris hatimu. Kerinduan di sanan permai, janganlah melemahkan semangat juangmu. Di waktu ujian badai terus melanda, engkau tetap gigih berjuang, membenarkan sabda junjungan, terus memburu menuntut janji. Pastilah Islam gemilang lagi, tapi pejuang kemara perjuangan, ujian bukan batu penghalang. Kerana itulah syarat dalam berjuang. Merantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu. Berjuang di rantau orang, sedih pilu, hanya engkau yang tahu. Ingatan anak dan istri, janganlah menghiris hatimu. Kerinduan desanan permai, janganlah melemahkan semangat juangmu. Tapi pejuang kembara perjuangan, ujian bukan batu penghalang. Kerana itulah syarat dalam berjuang. Oh pejuang, dimanapun ada ketenangan, dimanapun ada kebahagiaan. Bila insan kenal pada Tuhan, kasih sayang dan pembelaannya bagi insan yang menyerahkan jiwa dan raga, anak dan istri kepada Allah. Merantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu. Berjuang di rantau orang, sedih pilu, hanya engkau yang tahu. 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 Okey, itu tadi daripada apa ni, Nazri Johari, Perantau. Okey, kita back to kita punya topik, iaitu
all for Islam and Islam for all. Okey, jadi kita teruslah. Kita cakap tentang sebab apa pasal agama Islam sebagai penyatu ummah kan, dan Memecahkan memecah garisan sepadan perkauman. Kauman ke apa nak kata ni, nasionalisme ke semua. nasionalisme. Semua sepadan yang negatif orang kata ya. Okey. And sebagai contoh kita boleh tengok apa Masa masyarakat masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah tu kan. Rasulullah kan yang datang dan satukan semua satukan kaum Ansar dengan Muhajirin kan. Dan satukan bangsa yang ada kat Madinah tu sendiri lah, macam bangsa. Yahudi pun ada sekali time tu. Yahudi pun ada. Kan waktu di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW, bangsa Arab memiliki pengaruh yang sangat besar kan dalam kehidupan masyarakat Madinah. Kita tahu ekonomi di Madinah sebelum tu, sebelum kedatangan Islam, dipegang oleh orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi pun yang memimpin dan sebagainya. Tapi orang Yahudi ni tak dapat memiliki pengaruh yang besar kan, sebabkan perselisihan antara mereka sendiri. Kan? Kita tahu ada perbalahan antara orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi sendiri. Ni kata orang Yahudi sendirilah. Depa tak dapat nak pegang pengaruh sebab depa sendiri ada perselisihan antara mereka sendiri. Kan? Lepas tu ada dua bani Arab besar. Satu Aus, satu lagi Khazraj. Kan? Lepas tu orang Yahudi ni depa perselisihan antara depa. Lepas tu depa pecah masuk ke dalam, macam depa sokong kata ada setengah ni sokong Bani Aus, ada setengah yang sokong Bani Khazraj. Lepas tu sebabkan macam perselisihan antara mereka ni sendirilah menyebabkan Bani Aus dan Bani Khazraj ni sendiri pun berselisih. Sebab yang Yahudi pun dipecah dua. Yang Yahudi ada Yahudi plus Aus, Yahudi plus dengan Khazraj kan. And then dia boleh memecah in the same time kiranya dia punya konsekuen pula Aus dengan yang Khazraj kan, Bani Aus dengan Bani Khazraj ni pun berselisihan, faham tak kan. Jadi dan antara Bani ni sendiri pun ni bukan antara bangsa kan, ni Bani kaum dia sendiri kan. Sebabkan kaum dia sendiri pun, jadi dia pun ada semangat perkauman kan, asabiah kan. Sampai banyak peperangan besar terjadi antara keduanya kan. Peperangan orang kata peperangan saudara. Saudara boleh peperangan saudara macam perang saudara lah. Memang terkenal dengan istilah tu, perang saudara. And then yang berakhir dengan kerugian satu sama lain kan. Yang banyak kan. Kalau kita tengok pun dulu ada salah satu perang yang famous antara Aus dengan Khazraj adalah perang Sami kan. Lepas tu yang perang yang terakhir yang berlaku antara dua bani ni adalah perang Mu'adz yang terjadi 5 tahun sebelum hijrah kan. Lepas tu bila datangnya Islam kan, sebelum tu lagi kan, waktu berlakunya perjanjian kan, Hudaibiyah. Hudaibiyah ya. Hudaibiyah tu yang untuk macam Rasulullah datang ke Madinah. Bukan Hudaibiyah. Perjanjian yang untuk sebelum Nabi Muhammad pergi ke Madinah tu. Sebelum tu pun dia pernah kata kan memang untuk takkan berperang antara satu sama lain, dan inilah akan taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Taala kan. Tapi bila datangnya Islam, memang terus tak ada ni macam semuanya masuk Islam dan sebagainya. And then even umat Islam yang datang daripada Mekah sendiri pun jumpa dengan kaum Islam yang berada di ni kan, kaum Ansar kan, yang berada di Madinah pun, main dua-dua tu pun macam tak ada masalah kan. And dapat integrate antara mereka berdua, dua kaum tu kan. And dengan atas nama Islam sendiri dia pun kan. Semua senang, even offer bini sendiri kan. Ada bini dua kan, kata hana ambil tu bini aku kan. Ada bini satu pun nak ambil lah bini aku kan. Semuanya bagi kan, kata kan, ambil lah rumah aku, main duduk dengan aku kan. Sampai begitunya bila adanya sifat sifat saling menyayang antara satu sama lain kan. Wujud sifat persaudaraan lah kata kan. Lupa tadi perjanjian yang berlaku adalah perjanjian Aqabah yang kita ada 1 dan 2. Yes, Aqabah yes. Hudaibiyah tu kau yang tu untuk perang tu. Betul, pembukaan Mekah. Betul yang
dengar Hudaibiyah mana tak adalah. And then dalam apa orang kata satu ayat Quran kan, yang Allah kata, yang Allah berfirman kata, Allah tidak akan mengubah sifat satu kaum itu melainkan kaum itu sendiri mengubah sifatnya. Kiranya inisiatif kaum itu sendiri lah. Sama ada dia nak ke arah yang baik ataupun ke arah yang makin buruk. Jadi tengok dia yang macam perselisihan kan antara mereka tu kan. Adakah sama dia nak berterusan untuk saling berselisihan, berselisih fahaman tu kan, ataupun nak mengubah dia lebih baik, mengubahnya. So it depends on the kaum tu sendiri lah. Dia orang tentukan dia orang punya the future lah, kata tu lah. So di sini untuk kita nak aplikasikan, kita kena faham untuk diri kita kan. So kita tak payah nak macam kalau kita sekarang ni kan, kalau faham kalau kita ada kan, pernah ada faham, ada ataupun sekarang ni ada lagi sifat sifat perkauman kan, sifat macam just nak bangsa kita sendiri je kan. Kita nak ubah tu, kita kena kikiskan benda tu, kita kikiskan sifat perkauman tu, kita ubah dengan benda lebih baik. Kita jauhkan dengan sifat perkauman, jauhkan. Patutnya atas nama Islam tu sendiri kita akan bersatu padu lah kan. Yes. Kan? Sebagai seorang Muslim kan. Kita boleh kata aku berbangsa Muslim kan. Atas nama Muslim tu kita semaikan kan perasaan ataupun kepercayaan antara satu sama lain kan. Tak perlu nak tak perlu nak ada sifat perkauman, tak perlu nak memperjuangkan bangsa. Kita perjuangkan agama kita. Kita sentiasa bersatu padu dengan satu sama lain. Macam contoh aku Melayu Muslim kan, dan hang Cina Muslim kan. Jadi atas nama Islam hang saudara aku kan. Saudara yang sangat baik dan sangat rapat dengan itu. Itulah yang sepatutnya kan. Itu yang menghubungkan kita dengan dia. Orang tu lah nak kira orang tu dengan orang yang satu tu. Itu kita harus ukur, kita harus lihat. Kita pernah saya pernah dengar pernah baca satu cerita asalnya dia seorang artis lah kan. Dia masuk Islam, and then dia kata sebab apa aku masuk Islam? Sebabkan bila aku masuk Islam aku nampak tidak ada batas perkauman. Bila aku masuk, semua orang yang berbangsa Muslim semuanya bersaudara. Aku tak pernah nampak satu masyarakat yang serapat ini kan. Atas nama agama saja sangat-sangat rapat. Sanggup bagi semua benda untuk dia punya saudaranya sendiri kan. Sangat baik satu sama lain. Bila berjumpa orang panggil bersentuh pipi dan sebagainya, berpeluk-peluk kan. Sangat rapat kan. Rasa hubungan silaturahim antara mereka sangat-sangat dekat kan. Asal macam lively lah, macam satu keluarga kan. Dia tak pernah nampak bila dia sebelum dia masuk agama Islam, masyarakat yang sebegitu kan. Sebegitu erat ni ikatan hanya kerana atas nama agama sendiri saja kan. Atas kepercayaan mereka, atas apa yang diorang believe lah kata. Atas pegangan akidah mereka sendiri lah kata. Jadi kita tahu agama Islam kan. Islam ni kita tak ada rigidkan sebagai agama saja, sebagai way of life kan. Way of life. Sebagai kepercayaan, cara hidup dan sebagainya. Adalah merupakan penyatu kan, ummah, penyatu mana-mana bangsa pun, penyatu mana-mana individu pun kan. Dan Islam memecah garisan sepadan perkauman itu sendiri. Okey, jadi sebab agama tu kita punya macam kita kalau kita humuskan, agama tu benda yang kita percaya kan. Kita boleh pupuk pada kepercayaan tu. Kalau bangsa, benda yang kita dah ditakdirkan untuk jadi. Tak boleh nak ubah. So dengan agama kita boleh ubah. Sebab tadi kita relate dengan ayat Quran tadi kan. Kita kena mengubah diri kita sendiri kan. So benda yang kita ubah ialah kita boleh mempercayai, kita boleh kita boleh mengubah dari segi kepercayaan. Kita percaya pada Allah semua. Kalau semua orang percaya pada Allah semua, kita boleh saling bersatu padu lah, saling hubungan kita akan wujud dengan mudah kata lah. So benda tu kita harus ubah. Bukan sebab bangsa kita nak macam tu lah. So bangsa tak boleh ubah, percayaan boleh ubah. Kita boleh kita boleh saling bergantung, saling
mempercayai dengan tu benda tu lah. Kata lah. Okey, jadi kita akan lepas terus kepada dedikasi lagu. Okay, dedikasi lagu seterusnya daripada Joe. Joe yang berada di X. Kepada yang tujukan buat pada kawan lama dia kat Tulong lah. Kawan lama Tulong ni dah. Sekarang berada di Besançon. Yes. Okay, jadi ucapan dia, selamat membuat praktikal dan mencari tempat praktikal. Jadi lagu permintaan adalah Menjadi Diriku oleh Ed Kusti. Yes. Pada bekas sekarang Rada biasa kita dengarkan Menjadi Diriku. Tak seperti bintang di langit, tak seperti indah pelangi, karena diriku bukanlah mereka. Ku apa adanya, wajahku kan memang begini, sikapku jelas tak sempurna. Ku akui ku bukanlah mereka. Ku apa adanya, menjadi diriku dengan segala kekurangan, menjadi diriku atas kelebihanku. Terimalah aku seperti apa adanya. Aku hanya insan biasa, mungkin sempurna. Tetap ku bangga atas apa yang ku punya. Setiap waktu ku nikmati anugerah hidup yang ku miliki. Menjadi diriku dengan segala kekurangan, menjadi diriku atas kelebihanku. Terimalah aku seperti apa adanya. Aku hanya insan biasa, mungkin sempurna. Tetap ku bangga atas apa yang ku punya. Setiap waktu ku nikmati anugerah hidup yang ku miliki. Terimalah aku seperti apa adanya. Aku hanya insan biasa. Tetap ku bangga atas apa yang ku punya. Setiap waktu ku nikmati anugerah hidup yang ku miliki. Okay, itu tadi Menjadi Diriku daripada Ed Kustik. Di Ed sini kan? Ed Kustik. Daripada band daripada Indonesia kan. Yes. Okay, back to kita punya topik tadi. Jadi konklusinya lah, kita sebelum nak menutup tema kita pada malam ni, kita akan cakap lah tentang cara-cara mengatasi kan, untuk sifat-sifat yang elak apa ni, sifat kauman kauman kan. kan. Jadi yang pertamanya, didik daripada kecil kan. Kalau daripada kecil kita asyik didik dengan sifat kauman kan. Dia kata kecil-kecil orang bangun
kawan tu baru lahir kan, dah sumbat lah kata, oh kita nak kena ni kan, kita bangsa paling hebat kan, kita dah nak kena pegang tanah ni kan, oh agama ni kita punya saja kan. Itu memang masalah lah. Jadi kalau daripada kecil didik kata semua sama ya kan, semua bangsa sama ya, yang membezakan bangsa tu adalah agama dia sendiri kan. Kan. Dan apa sekali waktu tu daripada kecil kita pupuk kan tentang kepentingan kan, kata menyebarkan agama kita kan. Sebab agama Islam agama yang perlu disebarkan kepada semua orang. Kita perlu tunjukkan kepada semua orang kebenaran kan, kebenaran agama Islam kan. Sebab yang tu memang yang tu paling penting sekali kan. Yang tu satu tanggungjawab kita sebagai orang Islam seorang kan. Muslim. Yang keduanya itu yang perlu dipupuk kan. Kita tunjuk contoh kan pada anak-anak kita kan. So yang keduanya kita kena belajar dan belajar bergaul dengan semua jenis bangsa. Baik Cina ke India ke Iban ke any bangsa lah. Jangan just rigid nak duduk antara macam Melayu je. Macam sekolah pun sekolah Melayu, faham? Antara Melayu je. Kalau kat sekolah kalau tempat duduk kan, si Melayu belah pun Melayu. Kalau Cina macam kau belah. Melayu je. Kita kena macam kena memvariasikan lah kita punya apa ni, sifat keterbukaan kita. Itu satu masalah kan. Sebab kalau kita banyak bergaul dengan semua bangsa, kita first tadi saya cakap tadi kan, setiap bangsa ada punya keunikan dia sendiri kan. Kalau kita saling bergaul, kita akan dapat the best from us akan diberi pada diorang, and the best from diorang tu akan diberi pada kita. Kita akan saling tukar benda yang positif orang kata. Macam bagus lah, macam kita akan memvariasi kita punya pemikiran kita. Nak sekolah Cina pun bagus lah. Macam boleh try lah. Benda tu kita boleh sekolah India ke sekolah macam kita kena try masuk pada society tu lah. Community. Jangan just rigid dengan kaum Melayu. Kita kena luas sikit. Sebab nanti kalau benda ni pun sasar kalau kita masa kita sekarang ni berada kat luar negara kan. Kalau kita just duduk antara orang Melayu je, kita macam once kita sampai sini kita macam tak boleh nak bercakap dengan orang lain lah. Kita akan macam cuak, macam tak pernah jumpa orang lain. Kita macam just orang Melayu kan. And then time nak bercakap dengan orang secular orang Melayu, kita akan ada kata kesusahan. Macam nak cakap something pun dah macam terkaku sikit, macam dah tak biasa lah, tak dididik kecil lah. Dididik dari kecil cara untuk bergaul lah tu. So kita nak di sini kita kenalah macam belajar bergaul dengan semua kaum, any kaum kata. And then berjarib. Lepas tu cara yang seterusnya ialah belajar mengenal sensitivity bangsa lain kan. Kita belajar tentang sensitivity kan, apa yang mereka tak suka kan bangsa lain kan. Dan kita juga bolehlah nak cerita kat bangsa lain juga kan, apa sensitivity bangsa kita. And then dengan itu sama kita belajar untuk tolerate kan, tolerate dan menerima sensitivity orang lain tu, dan kita tak pula nak provoke mereka kan. Yang itulah maksud toleransi kan. Maksudnya kita tak buat benda yang menjadi benda yang sensitif untuk mereka, yang boleh menyakit diri diorang kan. Dan mereka pun tak akan buat benda sebaiknya sepatutnya yang tu lah kan. Kalau kita tak buat benda pada orang lain pun tak akan buat benda kepada kita kan. Dengan itu bolehlah kita capai kan kesepakatan ataupun satu padu tu kan. Dan yang terakhir kita boleh sebutlah lebih kepada orang Melayu kan. Yang ni lebih kepada orang Melayu. Kita jangan setkan minda kita Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu di Malaysia tu kan. Sebab Islam dia kita boleh apply ataupun kita boleh kaitkan dengan mana-mana bangsa pun. Even kaum India Muslim, Cina Muslim. That's what Islam is for all kan. Kita punya tagline pun Islam for all. Sikh Muslim. Kadang-kadang kita tengok kat ni tengah jalan-jalan kat Malaysia tu, tengok kalau bangsa lain, ni mesti bukan Islam kan. Kita pun tak ada rasa macam tak ada terdetik pun kawan ni Islam pun kan. Kawan ni Islam kan. Nak begini kan. Macam tak terdetik pun. Kita tengok Melayu, hak ni Islam, hak ni kita ni kan. Yang itulah orang panggil apa, benda yang menghadkan kita punya pemikiran kita kan. One more thing kan. Enggak macam tahu saya tiba terfikir ni kan.
Macam kita selalu kan kalau orang yang dah sebenarnya orang Cina yang convert pada Islam, kita mungkin dia Cina Muslim. Kenapa dia kena ada Cina Muslim? Kenapa dia kena ada Cina? Dia Muslim je lah, betul tak? Benar-benar. Dia still Muslim, dia macam okay, dia Muslim, you know? Macam dia kena kalau macam daripada Cina convert ke mana? Daripada orang yang kaum Cina yang convert pada Islam, ni Cina Muslim. Daripada kaum India Muslim. Tapi tanya begini, dia India Muslim. Padahal dia Islam, dia Muslim je lah. Macam tak ada istilah India Muslim ataupun Cina Muslim. Tak ada istilah Cina India di situ sebenarnya. Dia just Islam, Muslim. Pada kulit dia beza. Dia still Muslim. Percayaan dia still sama. Yang tu benar lah. Benar lah. Tapi kalau kita ikut asalnya daripada segi sejarah ataupun apa yang cuma nak bezakan lah. Kita kata Melayu Muslim, apa Cina Muslim. Kalau kat sini pun macam contoh macam kat negara France ni kan. French dia Muslim tu, sebagai orang Muslim tu dia tak common kan. Jadi bila ada seorang French tu dia Islam, dia kata dia ni French Muslim. Dia macam tu lah kot. Dia tak ada lah nak bezakan sangat-sangat pun. Bukan nak ada semangat perkauman dan sebagainya daripada part situ. Maybe boleh kata maybe mungkin Malaysia kena ubah benda tu rasanya. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kat masjid India kan, kita ni India Muslim dan benda semua India Muslim di situ macam tak variety situ lah. Kadang-kadang kalau dengar ada istilah India Muslim dan Cina Muslim, kita macam rasa macam something lah. Kita macam mu'alab lah apa kan. Macam kita tak ada rasa seperti Muslim lain, macam Melayu Muslim lah. Macam kita kena ubah dekat Malaysia lah. Benda tu agak pada saya lah. Kena ubah lah. Kena bagi Muslim je lah. Sebab tahu kalau dia faham Cina Muslim, kalau dia Muslim, walaupun macam rupa dia Cina kan, kenapa dia Cina Muslim? Sebagai Muslim je macam ni. Dan awak ni Cina Muslim kan? Macam awak ni Muslim je senang. Macam tanya nak kat Cina Muslim, tak nak practice Cina tu, you know? Tahu lah macam tak rasa ada orang sebut hang ni Cina Muslim lah. Tak rasa ada macam tu, tapi tak apalah. Boleh kot diperbaiki daripada tu. Okey, jadi sebelum kita beralih kepada segmen lain untuk kita tutup tema kita pada malam ni, kami ingin promote sedikit. Ada satu artikel di website Arif kan, bersempena dengan hari ni kan, 21 bulan Mac adalah International Day for Elimination of Racial Discrimination. Yes. So hari ni hari menentang perkauman lah, menentang rasism. Yes. Jadi orang boleh tengok lah kat sini kan. Buka website Arif France dan kan, ada satu tu artikel tu, hey budak hitam. Hey budak hitam. Kenapa budak hitam? Kenalah tengok artikel ni. Yelah, tengok kan. So, okay. Yalah. Okey, jadi kita akan baca dedikasi sebelum kita pusing ke segmen lain. Yes. Okay, dedikasi yang seterusnya keempat dah kan. Yang keempat daripada kita punya saudara kita daripada tu, iaitu Khairul Azlan. Kan Khairul Azlan yang dia ditujukan kepada Syahirul Hazli. Saudara Sudaman Masengat dan Zamri Ibrahim yang berada di Sebersong-song. Dan apa ucapan dia, Jared? Ucapan Khairul Azlan kepada mereka ni ialah semoga semua sihat dan ceria sentiasa. Lama tak dengar sembang mesra Jam dan Syirul. Macam tu dia kan. Okay, jadi lagu permintaan, lagu yang ditujukan kepada tiga orang tadi oleh Khairul Azlan ialah Aku Ingin Mencintaimu. Daripada akustik tadi. Rada bekas sekarang. Lalu biasa kita dengarkan. Tuhan, betapa aku malu atas semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali
agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Setulusnya, sebenar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Berita Radar. Kes kematian Yasir Arafat belum selesai. Keputusan siasatan berhubung dakwaan bekas pemimpin Palestin Yasir Arafat yang dipercayai mati diracun tidak akan diketahui sehingga akhir bulan Mei ini, menurut Makmal Switzerland yang menjalankan ujian tersebut. Terdapat 2 siri ujian yang perlu dijalankan. Siri pertama telah selesai dan sekarang ini ujian kedua pula akan dilakukan. Jadi tidak akan kata jurucakap Pusat Perubatan Undang-Undang Universiti Switzerland di Lausanne dan Darcy Christen, jadi tidak akan menerima keputusan ujian itu sehingga Mei ini. Menurut Christine, kelewatan itu berlaku ekoran. Perlunya keputusan itu dianalisis secara terperinci sebelum mengeluarkan laporan rasmi.
Okey, itu tadi berita radar yang berkaitan dengan apa ni, kematian Nasir Arafat. Jadi sekarang kita akan masuk kepada segmen trivia. Minggu ni kita lebih kepada tips lah. Kami akan bagi tips-tips kepada anda lah. Jadi Azizi apa tips menarik yang kita bagi kepada mereka, dengar kita pada minggu ni? Okey, tips yang pertama. Kita selalu makan roti kan. Selalu makan roti. Kan ada kita nampak apa ni kata yang masa kita buka roti kan, dia punya bekas untuk mengikat roti tu. Bekas roti, plastik roti kan. Jangan buang. Kita boleh guna benda tu, plastik tu, untuk mengikat tali wayar, untuk melabelkan ataupun kabel kita. Kabel pun boleh, and then apa ni, untuk gabungkan dua-dua wayar sekali biar macam dia kemas orang kata kan. Itu pun boleh. Lebih kepada melabel lah kan. Kan kita tengok kita ada extension kan. Lepas tu ada banyak ada banyak kepala untuk cucuk itu kan. Tapi kita tak tahu pun yang tu untuk mana. Ni komputer ke? Mana satu TV ni kan. Kita tak sure kan sebab kabel belit-belit kan. Nampak wire warna sama, warna hitam ada kan. semua hitam kan. Ada kot sikit kelabu-kelabu kan. Kita tak kenal apa mana satu kan. Jadi dengan benda tu yang kan roti gardenia punya tu kan, yang kepala tu kan, tulis kat situ, yang ni komputer, kepala dia, yang ni TV kan, yang ni apa lagi, yang ni jadi laptop, ni laptop, speaker, yang semua ni boleh DVD, lah, semua boleh. Lepas tu letak kan dia macam ada lubang kan, macam kat T kan, so letak kat kabel kita tu macam penyepit lah orang kata, penyepit dari segi tu lah penyepit. Jadi label lah kan. Bila kita tengok kat extension tu, ni punya TV boleh cabut kan. Betul. Yang ni apa power apa generator boleh cabut kan. Tanpa perlu tengok di manakah asalnya wire tu. Kita nak ambil kabel ni kan. Kabel ni tak kita try kan. Tarik tengok tahulah. Okey, ni untuk TV, ni untuk Yang keduanya apa dia, Jared? Yang keduanya kan kita ada kabel banyak kan. Yes. Kabel kan. Banyak-banyak kita boleh guna apa cardboard tube untuk letak kabel tu elok. Maksudnya kita lipat bagi jadi macam yang kita lipat tu kan. Masukkan ke dalam cardboard tube tu. Macam bekas dia biar dia tersusun, bagi dia masuk susun dalam tu kan. Contoh cardboard tube ni macam tisu tandas kita tu kan. Bila dah pakai tisu tandas tu dah habis kan. Janganlah buang kan. Tak payah buang kan. Ambil kabel-kabel kita, lipat dia elok, masukkan dalam tu kan. Macam lawa, nampak lawa agak macam tersusun orang kata sebenarnya. Lepas tu boleh susun atas meja kan. Tak ada susun nas kan. Susun atas meja kata, wah ni kabel kan. Boleh tak. Lepas tu bila dah habis guna, ikat balik elok, letak balik dalam kabel. Ni orang kata kita reuse the source reuse the resource orang kata. Macam tak nak apa ni, tak nak membazir, tak nak buang berata benda tu. Betul. Yang boleh orang kata sebab bekas di tandas tu orang kata still daripada pokok kan. So kita boleh kita recycle lah, kita reuse lah kata kan. And then saya boleh tisu tandas boleh juga guna tisu makan. Sebab sekarang ni rasa kalau kat France ni tengah dengan tisu makan sekarang ada gula lagi besar. So wayar lagi besar kita boleh letak, lagi panjang kita boleh letak. Itu dia. Yang ketiga, tip yang ketiga iaitu ini menarik, sangat menarik. Kalau macam pernah anda kalau masak air ke masak rebus apa kan, rebus sampai rebusan tu sampai menggeluak, dia macam sampai nak terkeluar dah kan, Sampai melimpah dah kan. So cara nak untuk kurangkan ataupun nak elak benda ni, kita boleh gunakan orang kata sudu kayu ataupun penyudip kayu. Sudip kayu. Sudip kayu. Kita letak di atas orang kata kuali tersebut atau di atas periuk tersebut. Untuk mengelakkan air yang berbuih tu melempar keluar kata. So macam tu lah. So kata macam untuk apa untuk elakkan benda tu kata ya. Apa saya cakap tadi? Untuk mengelak benda tu untuk apa kata tu melempar yes. So itulah kata apa tu tips ataupun one of the tips ataupun kata trivia, more to tips kan. Tips untuk for our daily life kan. Kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Tak rugi pun. Kita reuse things which is good thing kan, you know. And then benda yang tadi apa kita cakap tadi, kita boleh letak sudu kayu. Benda tu selalu kita hadapi kan.
So itulah wala-wala itulah tu ni tips-tips. Okey, kita akan tutup rada kita dengan dedikasi. So kita akan baca dedikasi terakhir kita dulu sebelum kita mainkan lagu dan kita akan proceed kepada conclusion lah. Dedikasi yang terakhir untuk malam ni daripada saudara Muhammad Zamri bin Ibrahim. Daripada mana dia? Muhammad Zamri bin Ibrahim daripada Besançon. Ditujukan buat teman serumah dia Yang berada juga di Besançon. Ada teman serumah, kalau kat tempat lain macam pula. Jadi ucapan Kepada teman serumahnya kan? Teman serumahnya ialah happy birthday to Shiro. Happy birthday to Shiro. Yang keberapa? Yang ke-21 yes. Itu rahsia. Happy birthday lah kepada Shiro. Happy birthday Sana Helwa. Yes. Jadi lagu yang ditujukan adalah Sahaja Aku Mencintaimu. Boleh cerita saja malam ni. Daripada Doa featuring Ustaz Amal. Okay. So dengan ucapan tadi maka berakhirlah kita punya segmen radar pada malam ini. Malam ini dan minta maaf, mohon maaf kalau ada tersilap kata kan, fakta-fakta tersilap ke terkaku ke semua benda. Minta maaf lah rasanya macam entahlah tiba malam ni biasa kan, kita manusia biasa selalu buat salah. Jadi kita kena ingat bahawa konklusinya Islam adalah untuk semua kan. Islam adalah untuk semua, tidak ada batas perkauman di dalam Islam dan kita perlu buanglah sentimen perkauman tu dalam kita kan. Sebab dia adalah satu elemen yang akan melimitkan kita untuk kita terus maju ke hadapan. Betul. Mahupun di dunia ataupun di akhirat. Dan kita sama-sama buanglah kan, kita fight the racism kan. Di dalam negara ataupun maupun di luar kan. Kita sokonglah kempen fight racism kan. Yang kempen tadi kan, yang kami baru sebut tadi, iaitu international hari ini International Day for the Elimination of Racial Discrimination kan. Yes. Buanglah racial discrimination tu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Okay, tu dia. And then one more thing, pada hari Sabtu ni, everywhere di France ni ada telah menganjurkan kata regional bowling competition. So siapa yang masih belum berdaftar ke, boleh lagi berdaftar untuk join program di lokaliti masing-masing, di tempat masing-masing. Kat mana semua ada kan? Kat Lille ada, kat semua ada. Kat Lyon Grenoble gabung. So siapa yang kat Lyon Grenoble tu moh dah datang Moh datang ke Lyon, sebab Lyon dan Grenoble akan bergabung ataupun akan berlawan, tim Grenoble lawan tim Lyon dalam acara bowling kan. Jadi siapa yang dia ada di mana-mana bandar pun selalunya kan. Jadi siapa pun yang tak adalah sibuk dengan exam ataupun exam sikit saja kan, ataupun rasa macam nak relax nak tenangkan diri kan, nak lari daripada stres asyik-asyik exam, asyik study kan, dan mula bersosial kan dengan orang Malaysia sendiri kan. Sebab orang dah kata bersosial ataupun bergaul dengan orang friend tu tiap hari kan. Jadi untuk ada suasana kemalaysiaan tu, ubah sikit environment lah kan, join lah yang main pertandingan bowling ni kan. Confirm tak rugi, ada piala, ada hamper semua. Ada bola bowling, ada banyak pin, semua ada. Boleh baling-baling. Rasa tension dengan exam, lempak bola kuat-kuat, bagi strike. Selesa. Itu yang penting. Boleh makan lagi. Yang paling penting kita dapat menghiburkan diri dengan sambil berderma. Ada yang berderma kan. Ada tabur derma yang akan disponible akan available di sana nanti. So dengan itu kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu yang dituju tadi Sahaja Aku Mencintaimu. Dan ada lagi satu lagu lagi, Rapuh daripada OP. Kita dengarkan Radar Bukan Sekadar. Luar biasa. Assalamualaikum dan selamat malam.
aku kesempatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu ya Rabbi. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu ya Rabbi. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu ya mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu ya Rabbi. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya
mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir